Bab 13, Kimia Consumer dan Kimia Industri. Dalam bab ini kita ada beberapa subtopik, yaitu yang pertama minyak dan lemak yang kita akan pelajari pada hari ini. Kemudian bahan pencuci, bahan tambah makanan, ubat-ubatan dan bahan kosmetik, aplikasi nanoteknologi dalam industri, dan aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Hari ini kita akan belajar tentang minyak dan lemak. Apakah maksud minyak dan lemak? Apa itu minyak dan lemak? Ini kita akan lihat membanding beza minyak dan lemak, menerangkan proses penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu, mewajarkan penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan harian. Kita lihat apa perbezaan minyak dan lemak. Pertama sekali kita tengok maksud bagi minyak dan lemak ni. Minyak dan lemak merupakan ester yang terhasil melalui tindak balas antara asid lemak dan gliserol ataupun propan 1,2,3 triol. Jadi ingat, minyak dan lemak merupakan ester. Kita masih ingat ester ni terbentuk apabila alkohol bertindak balas dengan asid karboksilik. Gliserol ni ialah sejenis alkohol lah. Manakala asid lemak ni merupakan sejenis asid karboksilik. Minyak dan lemak merupakan sebahagian daripada keperluan diet manusia yang berfungsi untuk memberikan tenaga, penebat suhu badan, dan juga membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin yang utama. Jadi sebenarnya kita dah belajar kegunaan lemak ni dalam sains tingkatan 2. Paling awal tingkatan 2 kita belajar tentang lemak ni. Fungsi lemak. Apa pula itu asid lemak? Asid lemak ni ialah suatu asid karboksilik yang mempunyai rantai karbon yang sangat panjang. Biasa kita belajar asid karboksilik, asid etanoik CH3COOH. Ini asid etanoik. Ini rantainya pendek saja sebab dia ada satu karbon, dua karbon. Satu karbon tu CH3, satu karbon lagi ialah kumpulan karboksilik. Kalau rantai panjang ni bermaksud dia ada banyak karbon. Contohnya C15H31 COOH. Ini sebagai contoh. Sifat minyak atau lemak bergantung kepada jenis asid lemak yang terlibat dalam tindak balas pengesteran bersama dengan gliserol. Jadi sifat minyak dan lemak ni bergantung kepada jenis asid lemak. Contoh asid lemak ialah asid palmitik, asid stearik, dan asid linolik. Itu contoh-contoh asid lemak. Ini struktur bagi asid palmitik. Perhatikan di hujung rantai itu ada COOH. Ini ialah menunjukkan bahawa asid palmitik ni sejenis asid karboksilik. Begitu juga dengan
asid stearik. Oke, lihat rantainya panjang, ada COOH di ujung sekali. Dan satu lagi asid linolik. Oke, juga ada karboksilik. Contoh tindak balas pengesteran antara gliserol dan asid lemak untuk membentuk lemak. Oke. Nah, ini ialah struktur bagi gliserol. Molekul gliserol. Oke. Satu molekul gliserol akan bertindak balas dengan 3 molekul asid lemak untuk menghasilkan satu molekul lemak. Oke, dan 3 air lah, H2O. Oke. Nah, jadi asid lemak ni kita lihat di sini. 3 asid lemak. Apa yang diwakili oleh R1, R2 dan R3? R1, R2, R3 ni ialah dia punya rantai ya. Ada berapa banyak karbon dan hidrogen di dalam asid lemak tersebut. Contohnya R1 ni mungkin dia mewakili C15H31. Okey, ataupun dia mewakili C16H33. Okey. Jadi asid lemak ni dia boleh jadi sama ataupun berbeza, okey, untuk menghasilkan suatu lemak. Okey, tindak balas antara satu molekul gliserol dengan 3 molekul asid lemak membentuk satu molekul lemak. R1, R2 dan R3 mewakili bahagian rantai hidrokarbon dalam asid lemak dan lemak. R1, R2 dan R3 mungkin sama atau berbeza. Okey, ini yang saya bagi tahu tadi. Dia boleh jadi ketiga-tiga molekul asid lemak tu sama ataupun berbeza-beza. Perbezaan antara lemak dan minyak. Okey, dari segi aspek sumber, minyak ni berasal daripada tumbuhan. Lemak sumbernya ialah daripada haiwan. Sifat fizik pada suhu bilik, minyak adalah cecair, manakala lemak adalah pepejal. Takat lebur minyak rendah, sebab tu dia wujud sebagai cecair. Lemak takat leburnya lebih tinggi. Kandungan asid lemak dalam minyak, peratus asid lemak tak tepu yang tinggi. Apa pula asid lemak tak tepu ni? Nanti kita tengok selepas ini. Dalam lemak, peratus asid lemak tepu tinggi. Dia ada beza sini. Minyak dia terdiri daripada asid lemak tak tepu. Lemak terdiri daripada asid lemak tepu. Okey, apa itu tepu dan tak tepu? Lepas ni kita tengok. Contoh bagi minyak, minyak sawit, minyak kelapa, minyak soya. Ini semua bersumberkan tumbuhan. Contoh bagi lemak, mentega dan lemak haiwan. Okey, seterusnya kita lihat bahagian lemak tepu dan lemak tak tepu. Lemak tepu ialah lemak yang mengandungi asid lemak tepu. Manakala lemak tak tepu mengandungi asid lemak tak tepu. Okey, ingat lemak ni tadi dia terdiri daripada tindak balas antara gliserol dan asid lemak. Kalau dia jenisnya lemak tepu, maksudnya di sini tindak balas antara gliserol dan asid lemak tepu. Kalau lemak tu jenis lemak tak tepu, dia terbentuk daripada tindak balas gliserol dengan asid lemak tak tepu. Okey. Apa beza dia?
Asid lemak tak tepu mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2 dalam rantai karbon. Manakala asid lemak tepu mempunyai hanya ikatan tunggal. Kita dah belajar juga dalam bab sebatian karbon, iaitu hidrokarbon tepu. Hidrokarbon tepu ni dia mempunyai ikatan tunggal saja. Contohnya alkana. Kalau hidrokarbon tak tepu, dia ada satu ikatan ganda 2 ataupun ikatan ganda 3 di dalam rantai karbonnya. Jadi ini pula melibatkan asid lemak tak tepu dan asid lemak tepu. Dia sama ada kaitan dengan ikatan ganda 2 ataupun ikatan tunggal. Kehadiran ikatan ganda 2 menyebabkan lemak tak tepu mempunyai takat lebur yang rendah dan wujud sebagai cecair. Dengan kata lain, lemak tak tepu ni merupakan minyak. Sebab kita tahu tadi minyak dia wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Jadi minyak ni ialah sejenis lemak tak tepu. Dia mengandungi asid lemak tak tepu. Ini contoh asid lemak tepu. Lihat dalam rantai karbonnya, semuanya adalah ikatan tunggal. Kalau asid lemak tak tepu mengandungi ikatan ganda 2 dalam rantai karbonnya. Contoh asid lemak tepu ialah asid palmitik, asid laurik, dan asid stearik. Kita lihat contoh. Ini contoh bagi asid palmitik. Asid palmitik ni dia ada formulanya ialah, kita buat yang ringkas sajalah, C16H33 COOH. Awak boleh kira sendirilah dalam struktur itu. Rantai karbonnya ada 16. Karbon, hidrogen ada 33 dan diikuti dengan COOH. Asid palmitik. Yang ini ialah asid laurik. Ada C11H23 COOH. Yang ini ialah asid stearik. C17H35 COOH. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah beza formula kimia yang ini dan yang ini? Contoh asid palmitik ditunjukkan CH3 kurungan CH2 15 COOH. Yang pertama ni dia merujuk kepada struktur itu sendiri. Kita nampak kan, ini COOH. CH3 ni dia ialah hujung yang satu lagi. CH3. CH2 yang tengah-tengah ni antara CH3 dengan COOH. CH2 ada berapa CH2? Itu yang diletak di luar kurungan tu 15. Ada 15 CH2. Dia daripada struktur dia ringkaskan dalam bentuk formula. Yang ini formula molekul lah. Dia hanya menunjukkan berapa banyak karbon dan hidrogen dan juga oksigen dalam tu. Manakala contoh asid lemak tak tepu ialah asid olik, asid linolik dan asid linolinik. Ini saya lupa nak tukar. Ini ialah olik. AOLEIK. Jadi asid olik ini ada 17 karbon.
33 hidrogen COOH. Oke, perhatikan dalam strukturnya ada satu ikatan ganda 2. Oke, nampak tak persamaan asid olik dan asid stearik? Bilangan karbonnya sama, C17. Hidrogennya yang berbeza disebabkan oleh kehadiran ikatan ganda 2. Oke, asid seterusnya contoh asid linolik. Oke, dalam asid linolik ini sama, karbon ada 17 juga, tapi sekarang ada 2 ikatan ganda 2 dalam satu molekul tersebut. Asid linolinik. Ini lupa lagi nak tukar. Linolinik. Oke, linolinik. Dalam asid linolinik ada 3 ikatan ganda 2. Oke, boleh beza asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. Jadi asid lemak ini nanti yang akan bertindak balas dengan gliserol, yang R1, R2, R3. R1, R2, R3 tu sama ada dia asid lemak tepu ataupun asid lemak tak tepu. Baik, okay. Kalau ada minyak dan lemak, minyak cecair, lemak pepejal. Macam mana kita nak tukarkan minyak yang cecair itu dalam bentuk pepejal? Kita tahu margarin itu dia berasal daripada minyak sebenarnya. Okay, macam mana nak tukarkan cecair minyak tu? Okay, lemak tak tepu kepada lemak tepu. Minyak mengandungi peratusan lemak tak tepu yang tinggi. Lemak tak tepu dapat ditukarkan kepada lemak tepu melalui tindak balas penghidrogenan. Okay, masih ingat tak dalam sebatian karbon kita belajar penghidrogenan alkena? Ini ialah tindak balas penambahan hidrogen. Sewaktu tindak balas penghidrogenan, gas hidrogen disalurkan ke dalam minyak yang panas dengan kehadiran logam nikel sebagai mangkin. Ikatan ganda 2 pada rantai karbon terbuka, dan atom hidrogen ditambah pada rantai karbon. Penambahan atom-atom hidrogen pada rantai karbon menyebabkan jisim molekul bertambah dan seterusnya menyebabkan takat lebur serta takat didih meningkat. Keadaan ini menerangkan kewujudan margarin sebagai pepejal pada suhu bilik walaupun dihasilkan daripada minyak. Okey. Jadi soalan boleh keluar daripada sini. Dia boleh tanya awak contohnya, terangkan bagaimana margarin dihasilkan daripada minyak. Okey. Dan mengapa takat lebur dan kenapa margarin wujud sebagai bentuk keadaan pepejal. Okey, jadi dua ini adalah penerangan yang kita boleh buat. Okey, tindak balas penghidrogenan lemak tak tepu kepada lemak tepu. Untuk lebih mendalam, kita boleh lihat pada video ini. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey, ini dia. Ini adalah satu molekul lemak tak tepu. Okey, lemak tak tepu. Yang ini tadi ialah dari gliserol. Gliserol, ini R1, R2, R3. Okey, di sini ditunjukkan dia semuanya samalah. Okey, tapi fokus kita ialah pada ikatan ganda 2.
Okey, ini menunjukkan dia lemak tak tepu. Okey, tindak balas penghidrogenan, kita tambah hidrogen dengan makin nikel. Okey. Nanti ikatan ganda 2 tu akan jadi ikatan tunggal dan setiap karbon itu akan memperoleh satu lagi hidrogen. Okey, perhatikan sebelum tindak balas CH ikatan ganda 2 CH. Nah, lepas kita lakukan penghidrogenan, dia jadi CH2 CH2. Tidak ada lagi ikatan ganda 2. Jadilah dia lemak tepu. Daripada lemak tak tepu, jadi lemak tak tepu. Okey, ini tadi minyak cecair. Dia jadi margarin pepejal. Okey, kita tahu margarin tu dia ialah daripada tumbuhan iaitu minyak lah. Asalnya ialah minyak. Dia dilakukan penghidrogenan jadi pepejal lah, dinamakan margarin. Okey, jadi soalan boleh juga ditanya, soalan kebat lah. Antara minyak dan lemak, yang manakah lebih tahan dan tidak mudah rosak? Mengapa? Okey, jawapannya lemak lebih tahan. Sebab apa? Lemak terdiri daripada asid lemak tepu yang tidak mudah teroksida. Okey, sebab apa? Sebab asid lemak tepu ni dia semuanya terdiri daripada ikatan tunggal dalam rantai karbonnya. Okey, dah semuanya ikatan tunggal. Maksudnya tak ada tempat untuk berlaku tindak balas. Okey, itu maksudnya dia tidak mudah mengalami pengoksidaan, tidak mudah teroksida. Kalau minyak mudah rosak sebab terdiri daripada asid lemak tak tepu yang mempunyai ikatan ganda 2 yang mudah teroksida. Okey, jadi karbon yang ada ikatan ganda 2 tu boleh berlaku tindak balas pengoksidaan. Bila pengoksidaan, minyak tu akan berbau lah, bau tengik kata orang. Penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan. Contohnya, sebagai bahan api bio. Minyak dan lemak digunakan untuk menghasilkan bahan api bio seperti biodiesel untuk digunakan oleh kenderaan yang menggunakan enjin diesel. Okey, ini juga ada aplikasi nanti aplikasi teknologi hijau. Okey, di mana kita boleh tukarkan minyak terpakai minyak yang dah kita pakai untuk menggoreng tu, kita boleh tukarkan dia menjadi biodiesel. Sabun dan bahan penjagaan diri. Minyak dan lemak merupakan antara bahan utama dalam penghasilan sabun. Bahan penjagaan diri seperti pelembab kulit turut mengandungi minyak dalam penghasilannya. Walaupun kita tengok kita gunakan sabun untuk mencuci kesan kotoran minyak. Okay? Tapi sebenarnya sabun itu sebenarnya dihasilkan daripada lemak dan minyak. Cuma ada berlaku tindak balas kimia lah dalam rantainya menyebabkan dia boleh menanggalkan minyak. Sumber nutrisi minyak dan lemak membekalkan tenaga di samping membantu tubuh badan menyerap vitamin-vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Untuk menghasilkan makanan haiwan, makanan ternakan untuk melengkapkan keperluan nutrisi. Jadi ini antara kegunaan minyak dan lemak. Okey, tapi dalam pemakanan kita, pengambilan secara berlebihan dalam pemakanan dapat menyumbang kepada masalah jantung dan tidak ketinggalan masalah berat badan atau obesiti. Kalau kita ambil
dengan banyak, selalu dan banyak. Oke. Boleh menyebabkan masalah jantung dan berat badan atau obesiti. Risiko arteriosklerosis atau pengerasan arteri adalah lebih tinggi sekiranya lemak berlebihan yang diambil bersumberkan daripada haiwan atau lemak tepung. Ya, kalau kita ni suka makan daging, daging ayam, jadi risiko untuk berlaku arteriosklerosis ni lebih tinggi lah sebab kehadiran lemak tepung. Makanan yang mempunyai peratusan lemak tepung yang tinggi boleh meningkatkan kolesterol. Ni semua orang tahu. Kolesterol ni semua orang tahu. Okay, kolesterol ni ada kaitannya dengan arteriosklerosis tadi. Okay. Pengenapan lemak tepu ataupun kolesterol pada salur arteri menyebabkan dinding arteri menjadi keras. Lama-lama dia akan tersumbat, iaitu arteriosklerosis. Jadi, berpada-padalah kita mengambil lemak dan minyak, terutama sekali lemak lah yang bersumberkan daripada haiwan. Ini soalan. Okay. Wajarkan pengambilan lemak dalam kehidupan harian. Dalam SPM 2018, soalan nombor 6, soalan struktur. Okay. Dia bagi graf perbandingan dua makanan, dua jenis minyak. Minyak dengan lemak lah. Okay. Dia tunjukkan peratusan lemak tepu dan lemak tak tepu dalam kedua-dua minyak dan lemak. Dan dia tanya, yang manakah tidak harus diambil? Okay, nyatakan sebab. Okay, tapi soalan ini berbeza sikit lah. Wajarkan pengambilan lemak dan dalam kehidupan harian. Okay, bila soal wajarkan ni, maksudnya dia boleh kita setuju ataupun tidak setuju. Kita setuju, okay, wajar. Sebab apa kita setuju? Lemak merupakan sebahagian daripada keperluan diet manusia yang berfungsi untuk memberikan tenaga, penebat suhu dan juga membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin seperti vitamin A, D, E dan K. Ini kita setuju. Kalau kita tak setuju, tidak wajar. Apa hujah kita? Lemak tepu dalam lemak meningkatkan kolesterol yang terenap pada salur arteri yang akan menyebabkan salur arteri tersumbat dan mengakibatkan penyakit darah tinggi dan serangan jantung. Okay, jadi salur arteri tersumbat ni ada kaitannya dengan penyakit darah tinggi dan serangan jantung. Ini contoh jawapan. Wajar ke? Tak wajar. Okay.